Okey, Ustaz. Okey, mula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Rabbana wa ilaikal masir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baik, kita hari ini teruskan hadis 1550. Hadis babu targhib fi makarimil akhlak, iaitu bab berkaitan dengan akhlak yang terpuji. Gemar kepada akhlak yang terpuji. Hadis 1550. Jadi siapa yang nak baca kena buka mic ya. Okey, silakan. Saya dulu Ustaz. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in. Atas ya? Atas. 1550. 1550. Okey, saya ingatkan dia pinjawi dulu. Jerumi dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Dari Muawiyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa Allah hendak memberi kebaikan kepadanya, niscaya ia pandaikan dia di dalam urusan agama. Muttafaq alaihi. Baik, lagi 1551. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Akhrajahul Abu Dawud wa Tirmizi wa Sahihah. Ya. Dari Abi Darda, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa pun lebih berat pada neraca amal daripada perangai yang baik. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan ia disahkan dia. Okey, catatkan ya, hadis 1550. Hadis sah. Hadis 1550 hadis sah. Matan dianjurkan mengerti betul-betul tentang agama. Hukum sebagai syarat. Baik, saya masuk mula ya. Hadis ini menerangkan tanda dari seorang itu menjadi kekasih Allah, iaitu dijadikan sebagai orang yang benar-benar faham urusan agama Allah. Itu yang dikatakan barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, yufaqihu fiddin, ia faqihkan dalam agama. Faqih maknanya faham. Ya, ia akan faham pada agama. Itu artinya Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Dia akan faham kepada agama. Jadi hal ini adalah ia berusaha untuk memahami agama dengan sebaik-baiknya. Itu adalah satu kewajipan sebagai syarat
untuk menjadi ya, Allah kasih kepadanya. Baik, ya hadis 1551. Ustaz, Ah, Ustaz yufaqihu tu yang ya tu kembali kepada siapa ya? Ia faham tu orang tu ke ataupun Allah? ia faqihkan dia, akan dia, itu Allah lah. Ia tu Allah. Ia tu Allah akan dia. Akannya tu dia. Yang tu. Okey. Terima kasih. Sebab itu kita sebut fiqh. Fiqh tu faham. Belajar fiqh tu maknanya kita belajar faham agama. Jadi fiqh kan berkaitan dengan hukum-hukum. Kalau tak faham fiqh ni macam mana faham agama? Macam tu. Okey, 1551 catatkan. Hadis sah. Matan dianjurkan berkelakuan baik. Dianjurkan berkelakuan baik. Hukum wajib. Baik. Hukum wajib. Baik, maksud di sini, maksud dalam hadis 151 ialah akhlak. Akhlak yang baik kelak merupakan suatu yang sangat berat dalam timbangan Allah. Dengan demikian, akhlak yang baik adalah merupakan bekal seseorang yang paling berharga bagi kepentingan akhiratnya. Ilmu banyak, akhlak tak baik, tak ada artinya. Kalau nak dikatakan Nabi itu adalah sebaik-baik akhlaknya. Sehingga ditanya, Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah jawab, apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau nak tahu akhlak Rasulullah, apa yang ada dalam Quran. Artinya Al-Quran ni banyak menyentuh hal kesalahan itu, kesalahan ini. Tapi, adakah Rasul lakukan demikian? Tidak. Banyak perkara yang disuruh dalam Al-Quran. Artinya Rasulullah telah melakukan. Itulah dikatakan kalau nak tahu akhlak Rasul, apa yang ada dalam Al-Quran. Kita bila kita baca Quran, terasalah kita banyak bersalah kan? Terasa banyak kita berdosa, kita bersalah. Jadi berarti akhlak kita ni masih kurang lagi, kan? Bila kita terasanya akhlak kita ni masih berkurangan lagi. Tapi Rasul baca Quran tu, dia dah tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah. Artinya itulah akhlaknya, macam mana akhlak dia. Jadi bila kita baca Quran, kita rasa banyak perkara yang menyentuh kita, kita rasa bersalah. Itu menunjukkan bahawa kita perbaiki, kena perbaiki lagi, macam itulah. Tak ada siapa yang baca Quran dia rasa tak bersalah. Itu Nabi bolehlah. Kalau orang baca Quran dia rasa banyak perkara tersentuh diri dia, itu manusia biasalah, manusia awam. Jadi kita mohon ampun pada Allah. Baik, kita teruskan lagi hadis 1552 pula. Silakan. Saya baca Ustaz. Silakan. Hadis 1552. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman mutaqaffu alaih. Dari Ibnu Umar ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu itu sebahagian daripada iman. Muttafaq alaihi. Lagi keterangan satu. Tak payah Ustaz ya? Saya ada. Lagi satu. Hadis 1553.
Ali bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalam nubuwatil ula idza lam tasta'i fasna ma syi't akhrajahu Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebahagian daripada yang didapati oleh manusia dari perkataan nabi-nabi yang dahulu ialah apabila engkau tidak malu, kerjakan apa yang engkau kehendaki. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Okey. 1552 hadis sah. Matan diperintah malu dalam mengerjakan sesuatu larangan. Hukum wajib. Baik, dalam hadis ini pendek ya, al-haya'u minal iman. Al-haya, malu. Ya, ya, termasuk bahagian iman. Nah, jadi iman mempunyai beberapa cabang. Salah satu dari cabang iman ialah malu. Maka seorang yang beriman wajibnya menjaga bahagian-bahagian dari iman itu. Dalam hadis selanjutnya kita sambung dulu ya. Dia ada kaitan. 1553 catatkan hadis sah. Matan diperintah malu terhadap sifat yang tidak baik. Hukum wajib. Jadi dalam hadis yang 1553 ini, Rasul menemui kalam nubuah. Kalam nubuah ni mana perkataan nabi-nabi yang terdahulu. Ya, Nabi kata, Nabi menemui kalam nubuah ini. Iaitu katanya, iza lam tastahi pasnama syita. Apabila engkau dah tak tahu malu, maka buatlah apa yang kau kendaki. Ya. Melonjak-lonjak, mendedahkan aurat. Ya, dah tak tahu malu, buatlah apa yang kamu kendaki. Ya. Pesanan para nabi dan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang paling utama ialah menyuruh manusia untuk malu. Dan kalau manusia tidak lagi punya malu, silakan dia berbuat menurut nafsunya. Artinya, ya, itulah manusia yang tidak punya iman. Dah tak tahu malu lagi. Sedangkan malu itu adalah bahagian iman. Dia telah menanggalkan bahagian itu. Jadi malu ni, ya, bertempat. Malu mengerjakan kejahatan. Malu berperangai tidak baik. Malu. Ya. Kadang ada malu yang salah. Malu nak belajar. Ya. Ada yang salah. Ya. Malu nak berjemaah. Ya. Jadi ya, itu malu yang salah. Jadi ya, kalau buat yang tak baik tak malu. Ya. Buat yang baik pula malu. Ini ya. Berkata yang buruk tak malu. Berkata yang baik malu. Ya. Itu salah. Meletakkan kata malu.
Okey. Baik, ya. Jadi kita teruskan lagi hadis selanjutnya, iaitu hadis yang ke 1554. Siapa nak baca? Silakan. Buka mic ya. Saya bacalah Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala Ustaz. Ini ihris ya. Ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa Allah fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi di tiap-tiap seorang dari mukmin itu ada kebaikan. Beringin sangatlah kepada apa-apa yang memberi manfaat dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Dan jika sesuatu kesusahan mengenaimu, janganlah engkau engkau berkata, jika aku telah berbuat begitu, nescaya telah jadi begitu dan begini. Tetapi katalah, Allah telah takdirkan dan apa yang ia suka, ia berbuat. Kerana sesungguhnya kalimah jika itu membuka pintu amal syaitan. Syaitan ni Ustaz. Jika itu membuka pintu amal syaitan. Jika tu tukar jadi kalau. Oh, kalau. Jikalau lah. Jikalau. Yang atasnya pun tukar jikalau. Maka jangan engkau mengatakan. Ya, jika bahawasanya aku cuba tengok ayatnya. Yang akhir-akhir tu. Ya. Maka jangan engkau mengatakan jika tu tukar kalau. Kalau jika bahawasanya aku tu mana tukar kepada kalau. Ya, lau. Bukan lau ya. Lau tu mana jika. Hadis ini riwayat Muslim ya. Muslim. Okey. Catatkan dulu hadis 1554. Hadis sah. Matan, dilarang kita berkata kalau. Tulis bracket lam waw, lau. Lam waw tu ya, lau. Tulis lau dalam bracket. Lam waw. Lam waw tu mana lau lah. Ya. Okey. Terhadap, sambung, sesuatu yang telah terjadi. Hukum haram. Hukum haram. Haram. Baik, dalam hadis ini ada pelajaran, iaitu dikatakan oleh Nabi, orang mukmin al-qawi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya. Jadi, orang mukmin yang kuat ini
Ya, siapa? Ya, orang mukmin yang ketika muda dia melakukan sesuatu semuanya kuat. Ya. Jadi ya tenaga masih baik. Ya, kalau ya semasa muda itu banyak dia melakukan perkara-perkara yang bermanfaat atau banyak dia melakukan ibadat kepada Allah, bukankah itu lebih baik untuk dia? Tapi terkadang ya ketika dia kuat, ketika itulah dia banyak lalai, ya, dan terkadang ya berangan-angan nantilah belum tua lagi, ya. Belum tua lagi, dah tua nanti aku nak banyakkan solat tahajud. Rupanya makin tua ni makin lesu badan, ya. Makin tua ni lutut makin kendor dah, ya. Jadi ya nak lama-lama solat ya sampai 8 rakaat contohnya, ya dah letih lutut tu. Dulu cantik je berdiri, turun naik. Ya, ini nak buat 8 rakaat pun dah berat, lutut dah sakit. Itu nak menunjukkan ya ketika muda itu ya ada dikatakan al-mu'min qawi, mukmin yang masih kuat. Ya, kalau dia dapat ya melakukan ya ibadat-ibadat itu adalah itu yang terbaik buat dia dan disukai oleh Allah. Ya. Sebab bila dah tua dah banyak kurang. Ya. Kekuatan dah kurang. Ya. Mungkin sedekah pun dah kurang. Ya. Begitu juga dengan yang lain-lain pun dah kurang. Jadi artinya nak dikatakan ya antara muda dengan tua sebenarnya baik lagi ketika muda. Itu kalau yang ingatlah. Ya. Tapi kebanyakan itulah saya kata tadi. Waktu muda, waktu kuat ni, ya banyak hal keduniaannya daripada hal akhirat. Dan tak kisah pun hal akhirat. Ya, hanya berangan-angan nanti kalau dah tua. Pada dah tua ni rupanya banyak masalah. Ya. Lebih kepada hospital. Ya. Daripada nak buat kebaikan pula, ya. Lebih nak menguruskan diri, kan. Itu memang fitrahnya, ya, fitrahnya. Itu dikatakan, ya, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi kena ingat dalam ayat hadis ini, wa fi kulli khair, dan pada masing-masing ada kebaikan. Yang muda ada kebaikan, yang tua pun ada kebaikan. Yang tua ini memberikan ya idea-idea ya yang baik untuk yang muda. Memberi tunjuk ajar pengalaman-pengalaman yang dia sudah lalui. Dia tak sanggup lagi nak buat. Tapi dia boleh memberikan pandangan kepada yang muda. Nasihat kepada yang muda. Ya. Jadi itu semuanya adalah khair. Kebaikan. Jadi masing-masing pun ada kebaikannya. Macam tu. Ya. Ihris ala mayan fa'uka, maknanya galakkanlah kepada apa yang memberi manfaat kepada engkau. Jadi ya galakkan kepada apa-apa yang dapat memberi manfaat, yang tidak memberi manfaat, yang sia-sia, ya tinggalkanlah. Ya. Wasta'in billah, dan minta tolonglah dengan Allah, wala ta'jiz, dan jangan engkau lemah. Mana lemah ni apa? Mana kita give up. Ya, minta tolong dengan Allah, kita pun dah give up. Ya. Aku minta hari-hari pun sakit aku tak juga sembuh-sembuh. Lama-lama gibab tak nak lagi dah minta dengan Allah Ta'ala. Jangan lemah. Kata Allah, kata Nabi, jangan lemah. Ya, sebenarnya hakikat doa ni, ya, kita mengulang-ulangkan doa itu lebih disukai Allah. Kita rasa tak diperkenankan doa kita. Kita mengulang-ulang, ya, rupanya itu yang disukai Allah. Ya, mengikut hadis lain. Ya. Kita rasa Allah ya tak ya perkenankan permintaan kita. Ya. Sebenarnya salah. Yang betulnya kita mengulang-ulangkan doa itulah yang disukai oleh Allah.
mengikut hadis lain ya. Kemudian diterangkan ya, jika menimpa wa'in, gunakan bahasa wa'in, ikut Arab ni tengok ya, saya bacakan Arab ni biar senang. Wa'in asobaka syai'un, wa'in, dan jika telah menimpa akan kau oleh sesuatu, fala takul, maka jangan kau katakan lau. Lau ni tak boleh terjemah jika ya, elok ke lau, jikalau, sebab in tu dah jika. Itu saya nak terangkan tu. Jadi lau, jangan katakan lau anni fa'altu kaza wa kaza. Kalau bahawasanya aku lakukan, jadilah begini. Begini jadilah kana kaza wa kaza. Kana adalah ia, kaza wa kaza. Begini dan begitu. Biasa kalau perkataan yang sama disebut kaza wa kaza, kita kena terjemahkan ya, satu begini, satu begitu. Itu dikatakan kaza wa kaza. Ya. Kadang haulai dua kali. Kenapa disebut dua kali? Kalau dua kali, ya, orang-orang ini dan orang-orang itu. Haulai wa haulai contohnya. Jadi kalau disebut dua kali, kena terjemahkan satu ini, satu itu. Kalau kaza wa kaza, begini dan begitu. Macam tu. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, kalau aku lakukan ni, ya, jadilah. Ya, kalau aku lakukan begini, jadilah begini dan begitu. Ya. Contohnya misal kata, ya, seseorang itu, ya, kalau dia menyesal, ya, kalau aku tak, dia masuk askar tak adalah patah kakiku. Ya, contohnya. Kalau aku tak masuk askar tak adalah patah kakiku. Kalau aku masuk askar tak adalah buta mataku. Ya. Jadi jangan kata macam tu. Itu yang dikatakan di sini. Kul, katakanlah, walakin, dan tetapi, kul, katakanlah, qadarallahu ma wa masya'allahu fa'ala. Katakanlah, ya, takdir Allah. Dan apa yang ia kendaki pasti berlaku. Maknanya, ya, ini dah takdir Allah. Apa yang ia lakukan, apa yang Allah kendaki pasti berlaku. Jadi katakan sebagai takdir Allah. Ya. Fa'in lau, ya, fa'inna lau, maka sesungguhnya lau ni perkataan lau tu kalau, taftahu amalan syaitan. Ya, kalau itu adalah pembuka amalan syaitan. Jadi ya, perkataan lau ni jikalau atau kalau, kita katakan kalau ni, ya, itu adalah pembuka pintu syaitan. Nanti syaitan akan, ya, menghilangkan kita punya keyakinan pada takdir Allah. Jadi kita tak percaya kepada takdir Allah. Kita menyesal, ya, kerana perbuatan kita. Kita tak menyesal bahawa itu adalah, ya, qadar Allah. Maknanya takdir Allah. Ya. Macam seorang berkata begini yang lain, ya, seorang ni tolong dia, ya, dia pun selamat. Dia kata, kalaulah kau tak tarik aku hari itu, mati aku. Ya. Kalau kau tak tarik aku dah jatuh daripada bangunan itu. Ya. Jadi perkataan kalau itu, ya, adalah pembuka pintu syaitan. Ataupun amalan syaitan. Ya. Dan kita lupa kepada takdir Allah. Ya. Jadi, ya, yang kita tolong ini, yang menolong ni, yang dikatakan kalau tak engkau tolong aku, dia mati aku. Ya. Jadi yang kita dengar perkataan itu, maka kita kata janganlah cakap macam tu. Ini dah takdir Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Ya. Bukan aku. Ya, aku ni sebab saja. Sebenarnya ini adalah takdir Allah. Pertolongan Allah. Tak dengar apa dia? Tak ada nak cakap.
Jadi perkataan law ini ya jangan kita gunakan untuk hal-hal yang demikian sebab ia jadi amalan syaitan. Kalau tak kerana engkau, ya habislah aku. Tak kerana engkau, mati aku. Itu salah. Ya. Cara percakapan macam itu. Jadi kalau kita dengar, kita kata bukan aku, bukan kerana aku. Ya. Ini semua sudah takdir Allah. Ya, cakap macam tu. Ya. Apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Ya, ini dah takdir Allah. Aku ni hanya sebagai penyebab sahaja. Ya. Yang menentukan Allah. Jadi yang menentukan tu Allah, bukan kita. Ya. Kita jadi sebab ada situ, kita tolong dia, kita tarik dia. Hanya penyebab. Ya. Tapi kalau ditakdirkan Allah juga, kita tarik dia pun tak tertarik, ya dia pun akan jatuh juga. Kan? Itu dikatakan di sini. Ingat, law ini adalah pembuka amalan syaitan. Baik, ya, kita faham ya. Kita sambung lagi hadis 1555. Siapa nak baca? Silakan. Siapa nak baca? Yang dah baca pun boleh baca lagi. Yang lain boleh semak. Okey, saya baca Ustaz. Okey, silakan. 1555 an Iyad ibni Hima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala auha ilai in tawada'u an tawada'u hatta la yabghiya ahad ala ahadin wala tafharu ahadun ala ahad akhrajahu Muslim. Dari Iyad bin Himar, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah wajibkan kepadaku, hendaklah kamu merendah diri supaya orang tidak meliwati batas terhadap seorang dan tidak seorang bersombong terhadap seorang. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Satu lagi. 1556 an Abi Darda anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhi bil ghaibi raddallahu an wajhi nar yawmal qiyamah akhrajahu Tirmizi wa hasanah. Dari Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, barang siapa menolak gangguan orang terhadap kehormatan saudaranya dengan tidak diketahui olehnya, niscaya Allah tolak daripada tubuhnya azab neraka di hari kiamat. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan dihasankan dia. 1557 sambungan dia. 1557 Wali Ahmad man hadisi Wali Ahmad min hadisi Asma bintu Yazid Nahu. Dan bagi Ahmad dari hadis Asma binti Yazid seperti itu juga. Baik, 1555 ya. Catatkan hadis sah. Matan, dilarang bermegah dan diperintah merendah diri. Hukum
sebagai satu ketentuan. Maknanya hadis ini sebagai satu ketentuan hukum yang mana Allah mewajibkan setiap orang yang beriman untuk bersikap merendah diri. Tidak boleh menyombongkan diri dan tidak boleh berlaku zalim kepada orang lain. Bila kita hayati diri kita, maka kita ni siapa? Kita ni adalah hamba Allah. Jadi buat apa kita nak berlaku sombong? Yang boleh berlaku sombong tu Allah. Sebab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memiliki hamba-hamba ini. Yang berhak sombong ialah Allah, bukan kita. Kita sudah silap. Kita mengambil sifat Allah. Kita sombong. Bersamana kita. Darjat kita. Kita adalah hamba. Hamba kepada Allah. Jadi hal ini orang beriman supaya bersikap merendah diri, jangan sombong. Apalagi kita menzalimi orang lain. Bila kita menzalimi orang lain, kita fikirkan orang lain itu siapa yang kita zalimi? Dia kan hamba Allah. Allah punya hamba. Adakah Allah tidak mengetahui kezaliman kita? Kita menzalimi saudara kita, sedangkan saudara kita itu adalah hamba Allah. Ibarat sebagai contoh anak ayam. Ibu ayam dengan anak ayam. Ketika ibu ayam mengiring anak-anak ayam itu, maka kita nak tangkap anak ayam itu. Lalu si ibu ini dia menerpa kita. Padahal kita nak selamatkan anak ayam tu, tapi dia ingat kita nak aniaya anak dia. Jadi dia mematuk kita. Jadi artinya makhluk ini yang kita zalimi itu adalah hamba Allah. Adakah Allah tidak mengetahui, tidak tahu apa yang terjadi? Bila kita fikirkan demikian, perlunya atau wajibnya kita merendah diri sebagai hamba Allah. Baik, itu hadis 1555. Hadis 1556 dengan 1557 sekalikan. Hadis sah. Matan dia, dianjurkan kita menolak ghibah. 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 Seseorang terhadap saudara kita dalam braket Islam. Baik, dalam hadis hukum sebagai syarat. Hukum sebagai syarat. Baik, dalam hadis yang dibaca tadi, seorang yang membela kehormatan sesama saudaranya yang beragama Islam dan tidak diketahui oleh yang bersangkutan, maka Allah akan memberinya balasan dengan menyelamatkan orang tersebut dari seksa neraka. Kita ni dalam hadis tadi Nabi sabda macam mana? Barang siapa menolak gangguan terhadap kehormatan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu, nescaya Allah akan menolak
dari tubuhnya seksa neraka di hari kiamat. Jadi kita ni menolak gangguan orang yang nak melakukan sesuatu terhadap saudaranya. Tapi saudaranya tak kira saudara sedara atau saudara seagama. Jadi bagi seseorang itu, bisa kata dia nampak orang tu macam orang yang jahat, dalam tingkah lakunya, ataupun yang bersama dengannya, macam datang gangster, nak mengganggu saudara kita atau jiran kita, dan dia berkata kepada kita mana ruang tuan rumah sebelah ni, contohnya. Jadi kita pun tengok orang ni bukan orang baik nampaknya, maka kita pun mengatakan bahawa orang ni balik kampung, tapi tak tahulah bila dia balik. Contoh misal kata, jadi tujuannya kita nak menyelamatkan dia daripada berlaku apa-apa. Maka kita pun telefonlah dengan dia atau maklum dengan dia, ada orang nak datang tapi nampak macam orang tak baik. Jadi kita ni sudah menyelamatkan dia daripada berlaku sesuatu yang tidak baik. Sedangkan dia pun tak tahu. Jadi hal ini yang mengetahui siapa? Itu Allah. Itu yang dikatakan Allah akan menolak dari tubuhnya seksa neraka pada hari kiamat. Terkadang kita melindungi orang-orang yang teraniaya daripada dianiaya. Itu siapa yang maha tahu? Allah lah yang maha tahu apa kerja kita, apa yang kita buat. Walaupun orang itu tidak mengetahuinya, sebabnya kita sudah menyelamatkan mereka. Itu maksud daripada hadis itu. Baik, 155. Okey. AD tu gangguan, boleh ke dia bermaksud macam umpatan ke? Macam kalau macam ada orang kan, dia mengadu domba pasal kawan kita ke apa? Boleh tak bermaksud? Boleh. Boleh kan sama. Kita, mana kita Tarik. Tangan. Kita apa? Mana kita menutup kaiban dia. yes. Kita menutup kaiban dia. AD jugalah Ustaz kan? Gangguan. Itu sama dengan mana gangguan. Sama. Yes. Terima kasih. Okey, 1558. Siapa nak baca? Silakan. Okey, silakan. Kalau Ustaz, saya bacalah Ustaz. Okey, sila. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naqasat sadaqatu min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala. Sejatuh Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah tidak mengurangkan harta dan Allah tidak tambahkan lagi bagi seseorang dengan sebab ia suka mengampuni melainkan kemuliaan, dan tidak seseorang merendah diri kerana Allah melainkan Allah akan tinggikan dia, dikeluarkan dia oleh Muslim. Ya, tinggi itu mana? Tinggi darjat. Tinggi darjat ya. Lagi? Sambung ya. An Abdullah bin Salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas
Afshu salam wasilu al-arham wa at'imu ta'am wa sallu bil-laili wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam akhrajahu Tirmizi wa sahahu. Dari Abdullah bin Salam, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, siarkanlah salam dan hubungilah keluarga-keluarga dan berilah makan dan solatlah pada malam ketika manusia tidur, nescaya kamu masuk syurga dengan sejahtera. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan ia sahkan dia. Ya. Baik, catatkan 1558 hadis sah. Matan, dianjurkan bersedekah, koma, memberi maaf, Memberi maaf. dan merendah diri. Hukum sebagai satu ketentuan. Bukan syarat. Sebagai syarat. Sebagai syarat. Sebagai syarat. Bukan ketentuan ya, sebagai syarat. Baik. Jadi dari hadis ini bermaksud harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Dan seseorang yang merendah diri kepada orang lain, maka Allah akan menjadikannya darjat mulia. Ya. Dan seorang yang memaafkan saudaranya, maka Allah menambahkan kehormatan dan kemuliaan pada diri orang yang bersangkutan. Ya, pertama, sedekah itu tidak akan mengurangkan harta. Ya, pahala dapat, ya, harta punca pun dapat. Ya. Kemudian, ya, kita merendahkan diri pada seseorang itu, ya, Allah akan menjadikan darjat mulia. Apa tidaknya? Ya, kalau seandainya kita jumpa satu jemaah, jumpa kawan-kawan, ya, saudara-saudara, ya, dengan muka masam, ya, apa yang kita dapat? Ya, ya, nyombong ya orang tu, ya, salam pun tak nak tadi, ya. Jadi darjat ke apa tu? Ya, itu bukan darjat, ya. Tapi kalau dia tak menyombong, baik orang tu, ya. Mulia, ya, dapat mulia, bukan dapat hina tapi dapat mulia. Jadi apa lagi dia memaafkan, ya. Engkau dengan simpulan tu macam mana? Saya tak kisah dia nak cakap apa, aku maafkan, ya. Aku tak ada ambil hati pun. Tengok mulia tak? Ya. Baguslah kau ni kalau aku tak maafkan sampai mati. Kata kawan tu. Ya. Kalau aku tak nak maafkan sampai mati. Ya. Tapi kau ni bagus lah. Ya. Dia dah kutuk kau dan kau maafkan juga dia. Ya. Jadi macam itulah darjat namanya. Ya. Yang kita tidak tahu. Ustaz, ini memberi maaf ya. Kalau kita meminta maaf pula, macam mana? Kita minta maaf, itu lagi minta baik. Minta maaf. Kalau apa-apa minta maaf. Itu lagi baik lah. Itu sifat mulia. Sifat merendah sifat diri. Mulia juga. Memberi maaf. Ini merendah diri lah. Meminta maaf ni merendah diri. Merendah diri. Kita tak, artinya kita tak berlagak lah. Kita merendah diri. Okey, hadis 1559, hadis sah. Matan, dianjurkan memberi salam, dalam braket, sunnah,
sunnah, ya, dalam bracket letak dalam bracket sunnah. Menghubungi keluarga dalam bracket wajib. Wajib. Memberi makan orang miskin bracket wajib. Solat malam bracket sunnah. Itu dah termasuk hukum ya yang ditulis tu. Ya, maknanya ya memberi salam tu hukumnya sunnah. Sunnah tu sunat lah. Kita wakaf jadi mana sunnah. Ya. Jadi memberi salam tu sunnah. Dan menjawab salam pula jadi wajib. Ya. Menghubungi keluarga atau silaturahim itu dah ada berhukum wajib. Ya. Memberi makan orang miskin itu juga dah berhukum wajib. Dan solat malam itu berhukum sunnah atau sunnah. Ya. Jadi kalau solat malam tu wajib, jadi 5 waktu jadi 6 waktu lah fardu. Ya. Jadi yang wajib tu 5 waktu.